berkaitan dengan asas apa ni sound money lah. Okay, asas money. So apa ni untuk yang lebih detail, contohnya macam apa ni money and order management ni trader boleh tengok kat YouTube lah. So benda ni agak mudah lah untuk trader guna. Map ni pun ada kat YouTube untuk episod yang pertama. Jadi malam ni saya nak tekankan terus kepada SOP itu mencari entry sell dan juga buy. And then kemudian kita akan buat analisis lah dan juga discussion bagi trader lama dan juga trader baru lah. Jadi semua dah ready ya? Ready juga ready. Okay. Okay. So dalam soalan ini kita ada tiga elemen untuk bahagian depan ni lah dekat menu soalan ni. Menu soalan ni at a glance. So untuk bahagian depan ni untuk dua elemen pertama ni lebih fokus pada blok mata wang tu sendiri. Jadi saya harap trader boleh kuasai apa beza blok dengan pair. So kalau katalah dalam currency kita ada kita nak lihat pada blok dulu lah. Contohnya blok USD, Euro, GBP, okay, dan sebagainya lah. Jadi sebab kita tahu situasi setiap blok blok mana mata wang dia yang hampir kepada overvalue dan juga hampir kepada undervalue. So kita nak lihat spesifik. Sebagai contohnya kalau kata pada Euro, so kita tengok kalau kita Euro dah sampai level 7, 70%, berhampiran dengan overvalue 100% lah. Jadi kita nak pergi kepada spesifik. Sebagai contoh kalau katalah kita lihat pair mana yang mungkin lagi overvalue. So kita boleh fokus pada Euro, EU, Euro Japan, EJ, ECAD dan sebagainya lah. Jadi pertama sekali kita nak kena tahu dia punya kedudukan bagi blok dulu pertama sekali. Dan selepas kita tahu blok dia sama ada kita boleh fokus pada buy ataupun sell. Jadi baru kita pergi pada spesifik. Spesifik iaitu dia punya pair dia. Jadi apa yang trader lihat di muka depan ni lebih kepada blok. Lebih kepada blok mata wang tu sendirilah. So sebagai contoh kat sini ratio punya blok. So di sini kita ada USD sampai Japan. So kita tahu dia punya ratio bagi setiap mata wang lah, blok mata wang. So kat sini kita ada risk factor, kita tahu risiko dia apa ni untuk setiap blok jugalah. Sama ada kita mata wang tu dah menghampiri dengan overvalue ataupun undervalue. Jadi kalau katalah sebagai contoh ni, lepas trader dah tahu ni yang mana overvalue ataupun undervalue, so baru kita pergi kepada spesifik lah. Sebagai contoh kalau katalah kita tengok Euro punya blok ada peluang So kita pergi pada Euro blok dan kita lebih fokus pada spesifik. Jadi kat sini macam yang saya terangkan tadi, yang bahagian depan tu ini berkaitan dengan currency ratio. Ini trader boleh nampak lah, ini currency ratio untuk Euro punya blok. Dan kita ada RFL ataupun dia punya blok Euro dia punya risiko dia. Dan yang elemen yang ni kedua lah, yang ni pertama, yang ni kedua, dan elemen yang ketiga kita nak lihat spesifik. Ni dia punya pair apa yang terlibat lah, pair apa yang sedang berlaku overvalue ataupun undervalue. Jadi kat sini kita nak kena trader nak kena faham ada tiga elemen pertama, kedua dan ketiga. Elemen yang ketiga tu lebih kepada spesifik lah. Elemen pertama dan kedua ni lebih kepada dia punya keseluruhan blok lah, keseluruhan blok mata wang tu sendiri. Okay. Jadi selepas trader dah faham elemen yang ada, jadi kita pergi pada warna lah, warna supaya trader boleh faham fungsi dan peranan warna tu lah. Okay. So trader boleh lihat sini kita ada tiga warna, warna merah, warna biru dan juga warna kuning. Okay, warna kuning. So warna merah ni merupakan kawasan overvalue. So saya tandakan sini, ni merupakan kawasan overvalue. Jadi mata wang tu ataupun blok mata wang tu ataupun pair mata wang tu berada dalam keadaan mahal. Jadi kalau katalah kawasan biru ni merupakan kawasan undervalue. Jadi kawasan undervalue ni untuk kita fokus, kita dapat tahu kawasan ni kawasan blok murah dan juga pair murah lah, ataupun dalam keadaan murah. Okay. Jadi kawasan kuning ni merupakan kawasan seimbang lah. Mata wang tu nak kata mahal tak mahal, nak kata murah pun tak murah. Jadi saya lebih tekankan kepada value dia seimbang lah. Seimbang.
Jadi bila seimbang ni kita nak trading pun agak risiko sebab dia ada potential untuk, kalau kata kita masuk buy, potential untuk rugi, nak masuk sell pun potential rugi. So potential rugi tu boleh jadi 50-50 lah, 50-50. Jadi kita tak tahu kedudukan dia macam mana kan. Dan kalau katalah kita entry pun, kita tak tahu sama ada dealer nak markup harga yang lebih mahal ataupun markdown pada harga yang lebih murah. Jadi kita tak tahu kat sini. Jadi itu yang sangat-sangat risiko. That's why kita nak fokus pada dua kawasan, overvalue dan juga undervalue. Sebab apa kita nak fokus pada dua? Sebab itu kalau katalah kita beri value mata-mata tu dah terlalu mahal, so kita dah tahu dah potential untuk dealer markup tu mungkin ada lagi satu ataupun dua kali ataupun tiga kali saja untuk dealer markup buat lagi harga yang lagi mahal. Dan price ada potential untuk dia turun balik turun balik dekat area sini. Sama juga dengan undervalue, kita nak price undervalue, jadi kat sini pun mungkin dekat sini kita boleh buat kita boleh nampak potential beberapa kali dealer markup code menyebabkan base ni makin murah, mungkin dalam 2-3 kali dealer markup, so ada potential untuk markdown lah, dia price untuk base tu turun, and then dealer ada potential untuk markup balik semula base. So saya harap trader boleh dapat gambaran lah. Boleh semua? Boleh. Boleh Boleh. Trader yang baru boleh ya? Trader yang baru. So ni tiga elemen lah. So kalau kata trader lihat sini pun selama ni ada bagi sini area apa? Area sell. So sini area buy lah. So warna biru ni kita fokus pada buy. Warna merah ni kita fokus pada sell. Okay. So kawasan parity ni kawasan seimbang. Jadi seboleh-bolehnya kita jangan trade lah kat sini. Tapi kalau kata trader mahir mungkin trader boleh scalping. Scalping kat H8 ke boleh scalping. Tapi pastikan mahir intraday dulu lah. Mahir kat intraday. Okay. Jadi kalau kata trader dah faham kawasan-kawasan overvalue dan juga undervalue untuk kita fokus. So kita pergi pada SOP ya. SOP yang diperlukan dalam SM lah. So SOP dalam SOP dalam SM kita ada ni lah, ada SOP untuk HIN untuk order sell daripada market yang kita nak, dan juga SOP untuk daripada SM kawasan untuk kita melakukan entry lah. Jadi kalau katalah ikutkan betul-betul SOP untuk entry daripada SM, value ni untuk ratio ni mesti kena dalam keadaan untuk sell mesti dalam keadaan 10 lah, 10. Okay, dekat area sini. So untuk block euro ni mesti dalam keadaan 100%. Maksudnya berada dalam keadaan overvalue. So pair yang kita nak trade sebagai contohnya macam euro USD ni lah. Okay. Dia mesti dalam keadaan overvalue. Okay. So bila mana ada 10, 100% untuk 3 elemen, so mana kita boleh melakukan order sell kat sini. Okay. Kita nak fokus sell kat sini lah. So saya harap dia boleh faham. Jadi untuk buy juga, okay, untuk buy value untuk ratio ni mesti dalam keadaan kosong, okay, kosong. Dan block euro ni dia punya block mesti dalam keadaan kosong jugalah, kosong. Okay. Dan pair yang kita trade sebagai contoh kat sini euro Japan, value ni mesti dalam keadaan kosong. Jadi bila jumpa kosong, tempat kawasan kosong ni lah kita nak fokus pada buy. Kita nak fokus pada buy. Okay. So trader boleh dapat lah setakat ni untuk tepat keadaan-keadaan situasi yang perlu kita tahu untuk sell dan juga buy. Boleh ya? Boleh nampak? Saya harap trader boleh nampak. Jadi saya akan pergi satu persatu lah, secara perlahan-lahan. Boleh? Boleh. So trader yang baru okey, boleh? Okey, kalau kata boleh kita pergi kepada hint daripada market lah. Okey. So untuk dapatkan kawasan macam ni 10 daripada market agak sukar lah. 10 100% sangat-sangat susah lah. Sangat-sangat susah. Sama juga dengan kosong untuk block dan juga pair kosong sangat-sangat susah. Jadi untuk pastikan kita boleh dapat hint untuk buy atau sell, jadi kita perlukan situasi daripada market sekurang-kurangnya untuk ratio ni, untuk sell. Ratio ni mesti berada di area 7 dekat sini. Okay. Value ni mesti berada dalam keadaan 7. Dan block ni berada dalam keadaan 70%. Manakala pair yang kita nak terlibat pun untuk elemen ketiga mesti dalam keadaan 70% lah. 70%. Jadi bila mana ada 7, sini 7, ni 70%.
dan pair yang belakang ni hampir 70% dan ke atas. So kita boleh ada hint lah, kita ada hint untuk sell lah. Hint untuk sell. Mana kita dah boleh fokus lah, boleh fokus pada sell lah. Okay. Ini yang kita nak daripada market. So untuk buy pula, ratio ni mesti dalam keadaan 3 dan block punya value ni mesti dalam keadaan 30%, manakala untuk pair yang kita trade mesti berada dalam keadaan 30%. So ni merupakan hint ataupun kita fokus pada buy. Buy. Okay. Jadi bila mana kita dah tahu hint sell ataupun hint buy, jadi kita kena carilah kawasan, contohnya kalau katalah kita dah jumpa kawasan hint sell, so kita nak cari kawasan 100% dia. Dekat mana kawasan 100%? Untuk kita tahu dekat mana harga yang lagi mahal lah untuk kita sell. Lagi mahal untuk kita sell. Yang paling sesuai dekat kawasan overvalue. Jadi kalau kata kita dapat hint buy, jadi apa yang perlu kita buat, kita buat marking untuk kita dapatkan harga yang lagi murah lah, lagi murah, iaitu kawasan under value lah, dekat kawasan kosong dan kosong. So kawasan ni dah kita nak mencari entry. Kawasan biru dan juga kawasan merah. Jadi kalau kata untuk sell, area untuk kita sell adalah 80 dengan 100 lah, antara ni kita nak sell. Kawasan biru ni. Okay, kawasan merah. Ni kawasan-kawasan untuk kita melakukan order sell lah. Tapi seboleh-bolehnya dekat 100%. So nak dapat 100% pun agak sukar. Macam trader dah ada pengalaman, dia agak sukar. Biasanya dekat antara 80 dengan 90 ni potential untuk dari reverse yang kita nak. So sama juga untuk buy, kita nak cari kawasan sini untuk buy. Antara 20 dengan kosong. Nak dapatkan kosong tu agak susah, tapi biasanya dekat area sini 20% dekat area biru ni lah. Tepat untuk kita mencari peluang buy. Okay. Okay, setakat ni boleh dapat trader yang baru. Tuan Nadi dengan Eddie okey boleh ya? Boleh cikgu. Boleh So kalau kata Fikri macam mana? Okey boleh dapat Fikri Hermi. Boleh. Okey. Tuan Gajil okey? Boleh dapat? Okay, kalau kata boleh dapat, kita pergi pada contoh lah, saya akan tunjukkan trader contoh teruslah secara praktikal. So sebelum kita nak pergi pada pair, apa-apa hal pun sebelum kita pergi pada pair, kita kena lihat pada block lah. So trader boleh lihat dekat market ni, dekat market at a glance ataupun clicks ni pun boleh. Okay. So kat sini untuk mencari entry sell ataupun kita nak fokus pada sell. Okay. So kita trader nak kena faham lah area 70% dekat mana. Ini dia punya area dia. Okay, untuk sell. Untuk buy, manakala untuk buy 30% lah. Okay. Jadi kalau katalah kita lihat dekat sini, ada tak situasi yang boleh kita fokus pada buy ataupun sell? Boleh trader yang baru boleh respon tak? Sebab saya nak tengok tahap kefahaman lah. Yang mana kita boleh fokus pada buy ataupun sell? Block mana yang boleh kita fokus? USD kan? USD pada yang pertama lah. USD kita boleh cari buy. Jadi kalau kata untuk sell, yang mana? Japan kan? Buy. Okay. Japan kita boleh cari sell. Tapi satu je masalah kan? Okay. Untuk Japan tak nampak tulisan ni. Untuk Japan, kalau kata Japan macam ni, kita boleh cari sell lah. Boleh cari sell. Tapi masalahnya dekat semua broker dia provide triple X dengan JPY. So kalau katalah Japan jadi sell, so dekat chart akan jadi apa? Chart broker akan jadi buy lah, betul tak? Dia terbalik. Okay, saya harap trader boleh faham, trader baru boleh faham. Boleh apa? Ataupun ada soalan setakat ni? Okay, tak apa, kita pergi pada satu lah. Kita pergi pada ni, kita pergi pada USD. So sekarang ni kita dah nampak USD ada potential untuk fokus pada buy sebab ada bawah 3. So kita tengok kat sini pun. Kalau katalah saya buat marking, okay, buat dia punya level 3 untuk ratio dan block 30%. So kalau kata kita lihat kat sini dah okey lah. Ratio dah okey. Bawah daripada 30% dan berada dalam keadaan under value, memang sangat cantik lah. Dan untuk block dia pun bawah 30%, menghampiri dengan under value. Jadi sekarang ni kita nak cari kawasan sini lah, kawasan kosong dengan kosong.
Okay, kawasan kosong dia ataupun kawasan 20%. Kat mana kawasan 20% dia? Kawasan under value. Jadi mana kita dah tahu mata wang USD kita boleh fokus pada buy. Jadi kita pergi pada spesifik block USD itu sendiri ya. Jadi kita pergi pada block USD, kita pergi pakai counter trend, pergi foreign exchange dan pergi pada USD block USD block. Jadi bila mana saya buat marking, 30%. So kondisi sekarang ni cantik tak untuk USD? Dia dah berada dalam keadaan under value betul tak? Ini dah berada kawasan untuk fokus pada buy. USD Euro pun kita dah boleh nampak fokus pada buy dan yang lain pun boleh fokus pada buy. Cuma apa yang kita lihat kat sini, ini dah okey, dah masuk area. Yang lain pun ni dah okey, betul tak? Dah okey. Cuma ni je tak okey lagi. Tak masuk kawasan biru lagi, betul tak? Jadi maknanya kita fokus pada yang mana okey lah. So kalau katalah kita lihat ni, antara yang okey ni, yang saya tanda right ni, so yang betul-betul murah sekarang ni sebenarnya USD Japan lah. USD Japan. So maknanya USD Japan ni kita boleh fokus pada buy. Boleh fokus pada buy. Jadi kalau katalah kita lihat pada value ni, USD Japan kita boleh jadikan dia sebagai nombor 1 untuk analisis. Yang kedua mata wang yang mana? Yang ni lah. Okay. Yang ni yang kedua. So trader boleh cuba fokus pada tiga pair lah. Jadi kalau kata trader tak mahir kepada 3 pair, boleh fokus pada satu-satu. Jadi sekarang ni kita dah nampak lah USD punya block, pair yang boleh kita fokus pertama sekali adalah USD Japan. Okay, boleh dapat kenapa saya tandakan USD Japan? Boleh dapat tak? Boleh sebab value dia lebih rendah daripada mata wang yang lain lah. Jadi kita fokus pada USD Japan. Jadi apa yang trader perlu buat selepas tu adalah kita klik kat sini bahagian risk management untuk kita dapatkan dekat mana harga yang lagi murah. Lagi murah. So klik USD Japan, klik calculate dan kita nak cari kawasan yang ini, kita nak cari kawasan kosong ni. Kita nak cari kawasan kosong untuk buy. Jadi kita nak cari kawasan kosong yang ni. Saya tanda lah yang ni. Kita nak cari dalam keadaan block dalam keadaan kosong dan pair dalam keadaan kosong lah, USD Japan. Jadi apa yang trader perlu fokus untuk mencari entry buy. Entry buy kita guna kawasan yang ni. Okay. Guna kawasan kosong level lah. Kosong level. 0% level. So maknanya kat sini untuk USD Japan berada dalam keadaan kosong level dan juga block dalam keadaan kosong level. So ada potential dia turun lebih kurang dalam 728 point lah. 728 point. Jadi trader dah dapat gambaran 728 point tu agak jauh lagi, betul tak? Agak jauh. Jadi maknanya apa yang perlu kita buat terus pergi kepada chart lah, chart USD Japan. So kita pergi pada chart USD Japan, ambil chart USD Japan. So kita tahu price dah tengah murah, okay? Price dah tengah murah. Jadi kat sini pun trader yang masuk kawasan support ni pun ada potential rugi. Ni pun ada potential rugi. Jadi kita nak cari kawasan yang lagi murah. So kalau katalah kita lihat, kita nak cari kawasan kosong level untuk buy, yang ni buy order level 0% level. So untuk USD Japan ni ada potential untuk turun lagi lebih kurang dalam 728. So apa yang trader perlu buat, kita guna Fibo, tarik daripada semasa ni, tarik 728. Okay, contoh kat sini. Okay, 728. Contoh kat sini. Jadi saya buat scale fix untuk bagi trader nampak lah. Scale fix. Tujuan dia untuk kita fokus pada dia punya ni lah, kedudukan semasa lah. Jadi sekarang ni kalau katalah trader yang trade based on technical, so trader akan nampak price ni dah turun, so dah murah. So trader retail akan fokus pada buy. Kita pun nak fokus pada buy, cuma kita nak cari harga murah daripada kawasan retail lah, retail. Jadi bila mana kita lihat daripada sawan ni, kosong level dia lebih kurang 728. So jarak daripada harga semasa ni sampai dekat kosong level ni 728, 728. So apa yang perlu kita buat kat sini, trader nak kena faham dulu. Risiko yang kita lihat ni datang daripada mana? Risiko yang kita lihat ni, yang kita dapat ni. Yang ni 728 ni risiko dia datang daripada mana? So risiko ni boleh datang sama ada daripada block ataupun daripada pair lah. So boleh datang daripada block USD ataupun boleh datang daripada USD Japan. Jadi sekarang ni untuk tahu kefahaman tentang risiko ni datang daripada mana, so trader kena compare kan antara block dengan pair ni. So kalau kata kita compare kan antara block dengan pair ni, yang mana yang lagi jauh lagi potential untuk turun sampai ke kosong? Block ataupun pair? Block kan? So trader lain pun boleh dapat jawapan yang sama. Trader baru pun boleh dapat. Adi dengan Adi boleh? Adi dengan Adi boleh ya? Boleh.
Risk ni datang daripada block lah. So value yang kita nampak sebenarnya dekat USD Japan, value mata wang sini untuk apa ni block baru dalam keadaan 28%. 28% iaitu dia punya block lah. Dia punya block 28%. Jadi sekarang ni bawah ni automatik dia akan jadi kosong lah. Jadi kosong. Sebab ni kosong level 28. So ni kosong level. Jadi kita dah nampak dah gambaran. Gambaran kat mana kawasan yang boleh kita fokus pada buy, fokus pada buy. Jadi kita nak cari buy dekat area mana? Exactly kita cari buy dekat area yang ni, betul tak? Area sini, 20% betul tak? Sini. Jadi sekarang ni kita nak tahu dekat mana area 20%. Jadi sebelum kita nak tahu area 20%, kita kena cari harga dekat tengah lah, tengah. So kalau katalah current price ni 28% value untuk block. So tengah ni akan jadi berapa? Fibo tengah ni akan jadi lebih kurang dalam 14, betul? 28 bahagi 2. 28 bahagi 2 untuk jarak daripada sini ke sini lebih kurang dalam 28%. Jadi nak pakai tengah dia. So 28 bahagi 2 lah, jadi 14 lah. Okay, 14%. Jadi value dekat tengah ni 14%. Jadi kalau kata value 50% ni 14%, jadi value apa ni 20% kat mana? 20%. Lebih kurang dekat area tengah ni, betul tak? Tengah ni. Jadi saya cuba buat pengiraan lah supaya trader boleh nampak. Jadi kalau kata trader dah mahir, trader dah boleh buat anggaran 20% lebih kurang dekat area sini lah. Okay. So apa ni, area 20% dia berada kat atas lah. Kat atas. Tapi kalau kata trader nak exactly tepat, kena buat pengiraan lah. Pengiraan contohnya kita cari dia punya tengah dia. Cari tengah dia balik. Kat sini. Antara sini sampai 14%. Tengah dia lebih kurang sini 76.4. Jadi kita cari dekat tengah tu berapa persen. Jadi tak perlu saya terangkan tentang spesifik lah. Lebih detail lagi. Lebih detail. Jadi jarak antara sini ke sini, apa ni, kita nak kena tahu berapa jarak dia. Jadi 28 tolak dengan 14, so jarak dia lebih kurang dalam 14% lah. 14%. So bahagikan 2, kita dapat tengah lebih kurang berapa? 14 bagi 2, 7 lah. 7. Bagi 2, 7. Bagi 2, 7. Jadi nak dapatkan value tengah ni, so 28 tolak 7 boleh ataupun 14 tambah 7. So saya buat tambah 7 lah. 7 tambah 14 lah. So dekat tengah ni, lebih kurang dalam 21. So 20 lebih kurang dekat area sini lah, 20. So ni dia punya area 20%. Dekat dia punya tengah ni. Ni area 20% lah. Jadi kalau kata untuk permulaan trader, mungkin trader kira. Tapi kalau kata dah mahir, trader dah boleh buat anggaran. Dan kalau kata sini 14, tengah ni akan jadi 20 lah. So maknanya kat sini, apa yang trader perlu buat, kita nak buat dia punya area dia. Area 20%. So area 20% lebih kurang sini sampai sini. Okay, 20% dia. Ni area 20%. Jadi apa yang trader lihat kat sini, kita dah tahu dah fokus pada buy. Jadi apa yang berlaku ni, ni lah dia punya keadaan dia. So yang 28% ni tadi, dekat sini 28%, ni dia punya area dia. Ni dia punya area dia. Dan 0% dekat sini dia punya area. Jadi kita nak tahu kawasan under value dekat sini 20%. 20% yang kawasan biru ni kawasan under value lah. So 20% dekat sini. Jadi kalau katalah trader lihat kat sini, risiko yang perlu kita tanggung untuk pair ni agak rendah agak tinggi. Agak rendah agak tinggi. Bolehlah kita buy kat sini. Jadi macam mana kita nak tahu boleh buy atau tak boleh buy? So sekarang ni price dah tadi 28%. So maknanya risiko yang perlu kita tanggung untuk capai ke kawasan under value ni lebih kurang dalam 8% je lagi. Jadi maksudnya kat situ risiko dekat sini sangat-sangat rendah. So trader boleh fokus pada buy lah. Jadi sebelum kita nak fokus pada buy ataupun melakukan entry, apa yang trader perlu buat? Kita kena lihat pada potential take profit lah. Potential take profit. Dekat mana kawasan potential take profit? Jadi kalau kata kita mencari entry tadi, kawasan area under value ni, kita gunakan kawasan 0%. So kalau katalah kita nak mencari take profit kita guna 100% lah. So value daripada 100% ni, kita just nak TP lebih kurang dalam 10% ke 20% saja. Okay, so far boleh dapat untuk ni. Untuk macam mana mencari entry. Entry kita guna ni, entry buy kita guna yang ni, entry. Okay. Untuk take profit buy, kita rujuk 100% punya level. So ni take profit. Okay, ni take profit. Jadi daripada value ni yang kita dapat ni 2545. So
kita nak ambil TP lebih kurang dalam 10% ke 20% daripada value ni. Okay. Jadi sekarang ni kita cari potential take profit dululah. Potential take profit. Jadi untuk tahu potential take profit, kita nak cari lebih kurang dalam 20%. So value 100% ni lebih kurang dalam 2,545. Kita kali dengan 20%. So potential take profit lebih kurang dalam 500 point. 500 point. Jadi maknanya kita nak entry lebih kurang dalam 23, area 23.6 dekat sini. Potential take profit 500. Okay, 500. So sekarang ni sini tempat yang kita nak ambil peluang compounding. Sini kita punya take profit. Jadi kalau katalah trader lihat kat sini, boleh tak kita buy dekat area sini sebenarnya tadi? Ni potential take profit. Ni tempat yang kita nak ambil secondary group. Boleh tak kita buy kat sini? Boleh respon tak? So kalau katalah kita lihat kat sini, jarak antara sini sampai sini potential take profit lebih daripada separuh, betul tak? Lebih daripada separuh. Jadi bila mana lebih daripada separuh, risiko untuk grup pertama tu sangat-sangat rendah. Sangat-sangat rendah. Jadi kalau katalah kita entry dekat sini, price turun bawah, kita ambil peluang dekat bawah ni, and then price potential untuk profit 20% lebih kurang 500 point. So maknanya yang ini boleh cover yang atas ni. Jadi maknanya dekat grup pertama ni, kita masih boleh melakukan entry yang pertama sebab risiko dia sangat-sangat rendah sebenarnya. Exactly. Sangat-sangat rendah. Okay. Jadi apa yang trader perlu lakukan adalah untuk mahir dalam pengawalan risiko lah. Mahir dalam pengawalan risiko. So kita nak entry dekat area sini tadi. So untuk ni kawasan compounding dan kita punya potential take profit dekat sini. Okay. Jadi apa yang trader perlu mahir kat sini adalah pengawalan risiko lah. Untuk grup yang pertama, sebab dia punya risiko dia sangat-sangat rendah, lebih kurang dalam 28%. So untuk grup yang pertama ni, trader boleh gunakan risiko ratio. Risiko ratio lebih kurang 1 dekat area sini. Dan dekat area bawah ni, kita boleh masuk reward ratio. Reward ratio lebih kurang dalam 3 atau 5. Okey, apa maksud dengan risiko ratio 1 dan juga reward ratio 3 atau 5? Maksudnya kat sini, kalau katalah sini satu order kita masuk, satu order, bila mana kita masuk order sini dan price against lagi, price against. Maksud dealer markup Japan menyebabkan USD makin turun. So kat sini kita nak ambil peluang. Jadi kalau katalah kita lihat kat sini, price daripada atas dia turun ke bawah. Maksudnya dealer dah against. Dealer dah against daripada sini, dah markup yen daripada sini sampai sini. Dealer dah markup. Dan dekat sini merupakan kawasan 28%. Jadi maknanya kat sini kita boleh masuk grup yang pertama. Jadi bila kita masuk grup yang pertama selepas dealer markup yen, so kita harap kita nak dealer markup lagi yen untuk kali kedua sampai sini. Jadi bila mana kita masuk grup pertama, dealer markup lagi, so grup yang kedua ni tempat yang kita nak buat compounding. Jadi sini kita masuk satu order, so sini kita boleh masuk 3 dekat area bawah ni, 3 order ataupun 5 order. Jadi bila mana price naik semula, overall dia akan profit lah. Jadi saya harap trader boleh faham kenapa kita boleh masuk ke sini. Sebab dealer dah markup Japan daripada sini sampai sini, dealer dah markup Japan. So dia dah markup untuk first group, first round, dia markup. Jadi kita dah boleh masuk dekat sini sebab di kawasan dia dah kawasan hampir kepada under value. Jadi bila mana first group kita entry kat sini, dealer markup lagi. So mana second punya kali, second season punya dealer markup, kita nak ambil peluang kat sini. Jadi trader nak kena mahir MM kat sini, satu order, sini 3 atau 5 order. Kalau kata sini 10 order, bawah berapa? Bawah berapa order? 30 atau 50 lah. Jadi bila mana price naik balik, naik separuh pun dah overall dah akan profit balik. Bila naik separuh pun daripada tempat kita entry pertama dengan keluar, jadi yang entry yang kedua, grup yang kedua naik separuh pun, so overall dah profit. Jadi kalau katalah kita lihat sini potential take profit lebih kurang 500 point, so mana dia akan profit sikit ke lebih? Lebih kan? Lebih. So saya harap trader baru dan yang lama boleh dapat lah. So trader baru boleh dapat dengan baik dan juga trader lama boleh buat ulangan semula. Cikgu, ada satu soalan Faizul. Okay, first group tu kita entry kan? Kita entry, lepas tu dia reverse. Dia reverse terus kat sini? Dia tak adalah reverse terus kat situ. Okay, bila dia start reverse tu, kita berapa kita boleh expect nak TP? Okay, untuk yang grup pertama ni? Grup pertama tu. Okay, yang grup pertama ni, kalau katalah bawah ni kita ambil 20%, yang atas ni 10% je lah. 10% lah? Daripada ni.
So mana 250 lah. Grup pertama 250 kat sini paling tinggi. Paling tinggi. Okay, boleh apa? Boleh cikgu. Masuk. Jadi kalau kata second group kat sini kita ambil 20% lah. Okay? Tapi kalau dia reverse sikit dalam, maknanya katalah reverse dalam 30 pip, lepas tu tiba-tiba dia turun balik tu. Kalau kata ada reverse 30 pip, mana dia punya markup, dealer markup USD berbanding Japan tak tinggi. Baru berapa persen je. Kalau kata 10% agak tinggi lah 10%. Kalau 10% 250. So agak tinggi. Kalau katalah baru dia reverse dalam 60-80, maknanya kadar dealer markup tu tak tinggi lah. Jadi kalau katalah dia naik katalah 80 dan price turun balik, maknanya dealer sebenarnya dia nak markup lagi kan. Maksudnya kat sini ada lagi buyer. So bila ada buyer, so trader pegang USD pada harga murah, dealer pegang yen pada harga mahal. Jadi maknanya bila mana price turun balik, so dealer tengah markup yen. Jadi bila dealer tengah markup yen, second kali ni first dealer markup, second yang kedua yang dealer markup ni kita nak ambil peluang. Alright. Okay, trader yang baru boleh dapat Boleh juga. Yang lama pun boleh dapat. Saya harap yang lama boleh dapat kuasai dengan baik lah macam mana nak detect dealer markup. So ni first kali, pertama kali dealer markup. So kita nak kali kedua dealer markup. Jadi kalau kata kita entry first group tu rugi, so kita dah boleh standby dah untuk second group. Jadi kat second group ni kita boleh ambil TP 20% lah. 20%. Okay, jelas tak? Jelas. Okay. So ni untuk apa ni, keadaan untuk buy lah. Keadaan untuk buy. Jadi sekarang ni kita pergi pada contoh keadaan untuk sell. Okay. Kita nak pergi pada keadaan sell, so kita pergi pada muka depan dia. Kita tengok blok. Blok mana boleh fokus pada sell. So kalau katalah kita nak cari sell, sekurang-kurangnya ratio mesti dalam keadaan 7. Ratio ni mesti dalam keadaan 7. Dan blok untuk risiko untuk blok mesti dalam keadaan 70% lah. Ni area dia. Jadi kalau seboleh-bolehnya value untuk ratio ni mesti berhampiran 7 lah. Nak dapat 7 pun boleh. Berhampiran 7 macam 6.5, 6.8, 6.7, okey lagi lah. Tapi kalau kata ratio ni lebih tinggi lagi cantik. So sama juga, value untuk risiko ni mesti berhampiran dengan 7 ataupun 70% dan ke atas. So 70% ke atas lagi cantik. Jadi kalau katalah kita lihat kat sini, blok mana yang boleh kita fokus pada sell? Kalau kita lihat. Blok mana? Audi kan? Japan nak sell tak boleh. So kita nampak Audi tu tak? Ni dia tinggi, value dia lebih tinggi. So ni pun tinggi. Tapi ni tak cukup syarat. Ni contoh lah. So saya harap trader boleh faham ni contoh. So boleh-bolehnya kita nak yang ratio ni untuk Audi ni, yang ratio ni mesti dekat sini, berhampiran sini ataupun keluar daripada kuning. Keluar daripada kuning ataupun berhampiran dengan sini, so kita dah nampak dah dia hint untuk sell. So sama juga dengan risiko untuk Audi ni, mesti keluar daripada kuning dan juga berhampiran dengan kawasan 70%. Kalau dapat 70% ke atas, lagi better lah, lagi better. Okay, so sekarang ni kita nampak Audi boleh fokus pada sell. Jadi bila mana kita nampak Audi, kita boleh fokus pada blok Audi, kita boleh fokus pada sell. So kita pergi pada dia punya blok Audi untuk tahu spesifik pair mana yang boleh kita fokus pada sell. Jadi lepas kita dah marking, saya buat kat sini untuk bagi trader nampak lah. Okay. So ni area 70% untuk blok dan pair belakang ni, daripada biru belakang ni 70%. Jadi antara banyak antara blok kita tahu boleh fokus pada sell. Jadi banyak-banyak pair mana boleh fokus pada sell kalau kata trader lihat. Pertama sekali kita boleh nampak yang ni lah, yang cantik betul tak? Yang kedua yang ni. So ni yang pertama, mata wang yang pertama yang boleh kita fokus, mata wang yang kedua lah kita boleh fokus pada sell. Jadi sekarang ni sebagai contoh saya ambil contoh Audi USD Audi USD. So sekarang ni apa yang trader perlu buat, kita pergi pada risk management Audi USD dan klik untuk kita dapatkan dekat mana area 100%. So kita nak cari sell dekat mana area harga yang lagi tinggi 100% ni. Dekat mana dia punya area. So kita akan guna ni lah untuk cari entry sell. Jadi maknanya kat sini Audi USD ni boleh naik lebih dalam 800 point lagi 807. So kita marking dulu. 807. So Audi USD kita lihat price sekarang ni harga dia mahal. So retail pun ada potential untuk masuk sell. Tapi kita nak sell kawasan harga lagi mahal daripada retail lah. Harga mahal, maksudnya Audi lagi mahal dan USD lagi murah kat mana. So kat sini 100% dia lebih kurang 800 point. So
kita tarik 800 point, agak tinggi lah, agak tinggi. 800 point. So dekat area sini. Okay. Jadi apa yang perlu kita buat, kita kena faham. Trader nak kena faham dulu, 807 ni risiko dia datang daripada mana. So risiko boleh datang daripada sama ada daripada block, boleh datang daripada sini, ataupun boleh datang daripada dia punya pair lah. So kalau katalah kita lihat, kita nak cari 100%. Okay, kita nak cari 100%, level 100%. So kita compare kan antara block dan juga pair. So antara block dengan pair, yang mana masih lagi jauh lagi ataupun masih jauh lagi risiko untuk capai ke 100%. Yang mana masih jauh? Block kan, 66%. Jadi apa yang kita lihat dekat sini, yang kita marking tadi tu, ni, yang kita first marking ni datang daripada block ni. Datang daripada block. Jadi risiko ni datang daripada block, iaitu 66% block block Audi lah. Okay. 60%. Jadi sini 60%, dia punya value Audi 66%. So value Audi yang paling tinggi kat sini ni merupakan value 100% lah. Okay, boleh apa? Jadi sekarang ni kita nak kena cari area tengah dia. Saya scale fix dulu. So kita nak tahu area tengah dulu. Siapa kita nak cari area tengah. Jadi kita boleh tahulah, kita boleh nampak gambaran dekat mana area 80%. So kita cari tengah dia. Jadi nak cari tengah 100 tolak 68. So kita dapat dia punya jarak lah. So bila kita dapat jarak, kita divide by 2, bahagi 2, kita dapat tengah. Dapat tengah. Jadi sekarang ni saya buat contoh pengiraan. Okay. Okay, so 100 tolak 66. Okay, bahagi dengan 2, dapat 17. So 17 ni daripada sini sampai ke atas 17. Daripada 50% ke sini pun 17%. Jadi sekarang ni kita nak cari dia punya tengah dia. So 17, trader boleh 100 tolak dengan 17 pun boleh jarak ni. Ataupun 66 tambah dengan 17. Okay. Sapu pula kak. So trader boleh buat, saya buat tambah lah, 17 tambah dengan 66. So value dekat 50% ni lebih kurang dalam 83. Sini lebih kurang dalam 83. Jadi bila mana value tengah ni 83, area 80 kat mana? Atas ke bawah area 80? Bawah kan? Area 80 bawah, lebih kurang sini lah. Jadi saya buat marking area supaya boleh nampak. So inilah merupakan kawasan untuk kita sell ataupun kawasan overvalue. Maksudnya Audi itu berlaku dalam keadaan overvalue. Ini kawasan dia. So saya letak sini area 80. Okay. So trader dah boleh nampak. So saya akan tunjukkan supaya trader boleh nampak. Jadi apa yang trader nampak ni sebenarnya 66% ni tadi, yang ni dia punya nilai dia. Okay. Dan 100% ni dekat sini dia punya nilai dia. Manakala area 80 ni dekat sini. Jadi kalau katalah kita lihat, boleh tak kita sell? Tak boleh kan? Sebab tak sampai pun minima 70, betul tak? Tak sampai. So kita tengok dealer pun masih markup lagi. Dealer pun masih markup lagi. Jadi sekarang ni sebelum kita nak cari peluang entry untuk grup pertama, so kita nak cari potential take profit dulu. Potential take profit. Okay. So untuk mencari entry, sell, kita rujuk kepada 100% punya level. Jadi untuk take profit sell, kita rujuk kosong level. Dia punya lawan dia. So value daripada sini kita ambil lebih kurang dalam 10% ke 20% lah. So kalau kata 20% daripada value ni lebih kurang dalam 404. Jadi maknanya kat sini saya cuba tarik sini area daripada sini 23.6 kita nak entry. 404 dekat mana? 404 lebih kurang sini. Okay. So maknanya kita nampak kat sini kita nak ambil peluang ke pounding sekurang-kurangnya dekat area sini ya. So ini take profit. So ni harga semasa. Okay, ni harga semasa. Dekat sini harga semasa. So sekarang ni kalau katalah kita comparekan harga semasa dan juga potensi take profit bagi second group dia jatuh lebih daripada separuh tak jarak daripada sini. Lebih kan? Jadi risiko untuk kita masuk grup pertama ni tinggi ke rendah sebenarnya? Kat sini. Tinggi. Jadi kalau kata trader nak kurangkan risiko lagi, so trader boleh pastikan price ni dealer markup lagi dekat area sini. Dekat area sini. Ataupun kalau kata trader betul-betul nak sharp, so trader boleh cari area 70% dekat mana? 70%. So macam tadi sini, kita dah nampak sini 66. So ni 80. So trader boleh cari exactly dekat mana area 70% untuk reducekan risiko. So ni tengah dia. So kita boleh cari dia punya value lah. Value antara jarak sini sampai sini, tengah dia. Berapa value tengah dia ni dekat area sini? So
So 80 tolak 66 bagi dengan 2. Saya buat pengiraan lagi. 80 tolak 66 kita dapat tengah. Tengah sini. Maknanya sini sampai sini 14%. Sini 14%. 80 tolak dengan 66 14%. Jarak daripada sini sampai sini 14%. So divide by 2 kita dapat tengah deh. Okay. So dapat 7 lah. 14 bagi 2 dapat 7. So nak dapatkan tengah ni 66 tambah dengan 7 pun boleh ataupun 80 tolak dengan 7. So 7 tambah 66 lah. So lebih kurang dekat area tengah ni 73. So kalau kata sini 73, sini area 70. Maknanya price nak sampai area 70 tu tak jauh. Jadi kalau kata trader lihat sini. So dekat area sini kita boleh entry semua. Jadi kita nak dealer markup dulu sini. Kita masuk first group. Okay, kita masuk first group. Dan second group ni kita ambil dekat atas lah. Jadi kalau katalah kita lihat dekat sini daripada price daripada bawah, saya clearkan dulu. Okay. So trader boleh lihat kat sini. Dealer dah markup Audi ni daripada bawah, dealer markup. Dealer dah markup daripada bawah. So trader pun masuk sell. Jadi bila mana price naik ke atas, so kita masuk first group. First group untuk sell. Jadi sekiranya first group kita sell, price markup lagi, maksudnya dealer markup untuk second kali dah untuk yang kali kedua. Dealer markup kali kedua. Jadi dealer markup kali kedua itulah kita nak ambil peluang. Jadi that's why dekat sini area sini trader dah boleh melakukan order sell untuk group pertama dekat area sini. Seboleh-boleh. Dan bila kita nak dealer markup sampai sini untuk group yang kedua, markup yang kali kedua, so kita entry group yang kedua kat sini. So bila mana kita dapat entry group kedua sini, so potential take profit lebih kurang sini. Ni potential take profit. Jadi kalau kata kita lihat potential take profit untuk second group lebih daripada separuh, maksudnya kat sini kita punya risiko sangat-sangat rendah. Sangat-sangat rendah. Jadi kaedah untuk menguruskan risiko masih sama dengan buy. So untuk first group kat sini 70% dekat area sini. So trader boleh mulakan risiko dengan satu ratio lah. Risiko ratio 1 dekat area sini, dekat area 70%. Dekat sini saya tandakan. So ni first group lah, 70%. So ni area 70%. So ni second group. Ni take profit untuk second group. Okay. Jadi bila mana dekat atas ni, bila mana dealer markup lagi untuk kali yang kedua, so kat sini kita akan cuba masuk potential entry dengan reward ratio 3 atau 5. So 3 atau 5 biasanya dah akan cover balik lah. Cover balik. Jadi maknanya kalau katalah kita lihat kat sini, ni 66. So dekat sini area 70. So kalau katalah value ni naik 70, so kita dah boleh masuk first group kat sini untuk sell. Jadi bila mana dealer against untuk kali kedua, kita ambil peluang. Sebab price dah dealer dah markup daripada bawah lah. Dealer dah markup daripada bawah ni. Dealer markup untuk pertama kali dan capai dekat area 70% dekat sini. 70%. So kita nak first group kita rugi untuk dealer markup kali kedua. So markup kali kedua ni lah untuk kita buat peluang profit dekat area atas. Okay, boleh dapat setakat ni semua? Okay, cikgu. Trader baru boleh dapat? Adi, Azizi. Boleh. Dylan, Fikri. Yang lain boleh ya? Ada soalan setakat ni? Okay, jadi saya ulang balik. Untuk take profit untuk first group, kita ambil 10% daripada value ni je, 10%. First group. Uh, 10%. So ni kita cari sell. Ni take profit untuk sell, kita ambil 10%. Maknanya untuk group ni kita ambil lebih kurang dalam 10% lah, lebih kurang dalam 200. So first group lebih kurang dalam 200. Jadi kalau kata first group kita entry kat sini, price dah turun 200 point, berkira dengan 200 point, kita dah boleh close lah. Tapi kalau kata price naik atas, second group tu kita ambil potential take profit lebih kurang dalam 400. 20% daripada value ni sendiri. Okay, boleh apa ya? Boleh. Okay, setakat ni ada soalan tak setakat ni? Trader yang baru? Saya ada soalan. Okey. Saya ada perhatikan lah kan. Bila dia reverse tu, dia pergi balik tempat pucuk dia tu. Bila kita klik risk balik, kalau saya compare, 100% level untuk sell tu, dia makin kurang. Bila sampai ke atas?
sampai dekat pucuk ni, pucuk candlestick tu. Pucuk sini. Kan tadi dia tak naik atas tu kan. Dia sekarang ni dia reverse balik. Okey. Kadang-kadang tu bila dia sampai dekat pucuk tu balik je lagi, bila kita calculate risk, kan 100% level makin kurang as compared to before. Okay, makin berkurang kan, tapi berkurang tak banyak, sikit kan? Ya, sikit lah. Sikit. Jadi Kalau mana? Okay, cikgu continue. Maknanya? Okay, kalau katalah dia punya reverse sikit, so maknanya kita tahu price tu untuk yang semasa ni, dia dah tak boleh nak naik. Jadi maknanya kita dah tahu dah, kita dah boleh marking untuk dapatkan harga yang lagi murah untuk USD. Jadi maknanya bila mana kita tengok ada apa ni reverse, apa ni kata, dia punya apa ni 100% tu dia makin kecil. So mana price tu tak boleh nak naik lagi lah sebenarnya. Tak boleh nak naik. Jadi kita dah nampak dah kan dekat area atas ni untuk kita ambil peluang. Tapi kalau katalah seboleh-bolehnya benda tu kena berlaku dalam keadaan 70% lah, value ni lebih kurang dalam 70%, baru cantik lah. Cantik. Kalau katalah macam 67 ni, maksudnya dia masih boleh, walaupun dia kecil, contoh macam saya marking tadi 807. Kalau saya calculate mungkin lebih kurang dalam 805. Dia dah makin besar kan, tapi kalau macam ni dia besar kan, so maknanya ada potensi untuk dia naik lagi. Siapa? Sebab ni value ni masih lagi dalam keadaan 67, tak 70%. Betul. Jadi seboleh-boleh cari 70%. So bila kita makin akan 70%, so kita boleh nampak untuk second group tu betul-betul cantik lah, cantik untuk dealer markup dan tendang balik. Tendang balik. Okay. Yang lain ada soalan? Mana dia semakin kurang? Betul, tak boleh markup sangat lah. Maknanya dia ada potensi untuk markup yang kali kedua je lah, kali kedua. So maknanya kita dah boleh standby dekat area atas ni. Okay, clear? Clear. Okay, yang lain ada soalan setakat ni untuk trader yang baru? Cikgu, untuk currency macam currency RIQ tu, dia merujuk kepada apa cikgu? Kekuatan string dia kan atau macam mana? Dia bukan kekuatan swing, dia nak tahu ratio dia sebab dia punya apa ni, kira macam ratio block lah. Dia seboleh-bolehnya dia kena selari. Kalau katalah sini macam ni kita lihat kat sini, dia tak selari, betul tak? Kita lihat sini ratio dengan sini. Selari tak? Tak selari kan? Jadi bila tak selari, maksudnya ni boleh naik atas sikit kan, dekat area 70%. So maksudnya kat situ bila mana price naik kat sini, so kita masuk area dekat 70%. Dia kalau selari tak ada masalah. So seboleh-bolehnya kita nak dia selari lah, kita nak selari. Ratio ni berapa dengan 7, ini pun 7. Jadi bila berapa dengan 7, kita tahu ratio dengan block punya value 70%. So dia selari. Bila dia selari, so kita dah boleh dapat identify risiko kita betul-betul tinggal 30% lagi dekat atas. Jadi kita dah boleh nampak dah dekat mana untuk apa ni last point untuk second time untuk kali kedua untuk dealer markup. Jadi bila mana kita entry dekat apa ni areas ni 70%, 7 ratio 7 risiko 70%. So dealer markup untuk yang kali kedua, so kita dah boleh masuk kat sini lah untuk ambil peluang. So kalau mata dah kat sini, value untuk ratio ni bukan 7. Dia tak 7, dia masih dalam keadaan boleh. Maksudnya kat sini dia boleh naik lagi dekat area sini. Boleh naik lagi skor-skornya. Jadi kalau kata trader dah selalu cerap, trader akan nampak dah sebenarnya. Trader akan nampak boleh naik lagi ataupun tak. Okay, boleh apa dia kalau boleh ratio tu kena sama lah, kena sama. Okay, setakat ni ada soalan? Untuk trader baru macam mana? So far senang untuk mencari entry ni. Boleh dapat tak? Untuk mencari entry area zone sell dan juga area zone buy. Okay, boleh cikgu. Boleh cuma trader nak kena mahir kenapa dia tak turun dekat bawah ni. Kenapa bila mana kita entry kat sini, kenapa dia tak naik? Trader nak kena mahir. Kalau katalah contoh price naik kat sini, trader entry, kenapa dia tak naik, dia terus turun, ataupun dia naik sikit dia turun sini. Trader nak kena faham kenapa benda tu berlaku. Dia tak naik pun sampai sini. So trader nak kena tengok balik chart. Ada reversal tak sebelum ni? So kalau kata kita lihat contoh dekat Audi ni, dia terus markup. Bila markup, tak ada reverse pun. Maksudnya USD dia tak ada apa ni, mata wang USD berbandingan Audi tak menunjukkan kekuatan lagi untuk USD. Tak ada. Jadi maknanya kat sini mungkin ada potential untuk USD akan kuat balik untuk temporary. Dekat sini ada potensi turun. Jadi that's why trader nak kena faham kenapa dia kadang
tak sampai dekat area sini, dia dah reverse lah. Dekat area sini dah reverse. So trader nak kena faham daripada mana dia datang. So kat sini ada tak yang sebelum-sebelum ni kita nampak dia reverse? Ada tak nampak? Dia reverse ke bawah? Tak nampak kan? Ada. Tak ada. Yang ada pun daripada bawah sini. Mana kalau katalah price dealer markup Audi dan price turun balik. So kat sini kita nampak dealer markup USD. Jadi bila mana kat sini kita tengok secara overall dia naik semula. Dia naik semula. Dia naik semula. Maksudnya dealer markup Audi ada tak dealer markup USD? Tak ada kan? Tak ada lagi kan? Lagi belum. Jadi maknanya kat sini kita nampak ini pun dah ada dealer mula markup lah. Markup USD. Itu yang trader nak kena faham. Kenapa dekat first group kadang-kadang tak sampai pun dekat atas. Dekat sini dia dah mula reverse. Jadi walaupun dah dealer kita nampak sini dealer markup agak tinggi dan markup untuk USD tak ada lagi, bukan bermaksud kita boleh all out kat sini. Bukan bermaksud kita boleh all out kat sini. Sebab kita seboleh-bolehnya kita nak entry yang lagi murah. So yang lagi murah kat mana? USD. Dekat area atas lah, betul tak? Betul. So sebagai seorang peniaga takkan kita nak keluarkan modal dekat harga yang masih mahal. USD masih mahal. Okay? So kat sini area sini USD masih mahal. Jadi kalau kata kita sebagai peniaga, kita tak boleh keluarkan kesemua modal kita kepada harga yang mahal. So kita nak guna pun mungkin 10%, 20% daripada capital. Jadi bila mana dealer markup, so kita ada extra capital untuk kita ambil peluang ke atas, beri pukul. Contohnya macam tu lah ibarat dia. Okay, boleh dapat Okay, clear tak semua untuk trader yang baru? So kita tengok Japan balik. Okay. So sekarang ni dealer markup daripada sini dealer markup. Sama juga. Ada tak kita nampak dealer markup dealer markup Japan? Ada dealer markup USD? Tak ada kan? Jadi kita boleh beranggapan sini ada potensial untuk dealer markup USD balik ataupun dekat area bawah ni. So kat sini trader boleh masuk buy tapi kalau boleh jangan banyak lah. Jangan banyak sebab ni bukan harga yang terbaik lagi. Sebab kalau katalah kita compare kan harga sini dan juga harga bawah, USD yang mana yang lagi murah? Sini ke dekat atas ke kat bawah? USD yang lagi murah? Bawah. Jadi maknanya kita jangan lebihan order kat sini. Kita pastikan guna sebahagian capital saja kat sini. Yang bawah ni yang kita aim. Jadi kalau katalah kita dah entry yang harga mahal, price naik, trader tetap profit cuma tak banyak, betul tak? Tapi sekurang-kurangnya capital trader bertambah. Jadi pertambahan capital trader yang ada kat sini, dia akan membantu untuk tambah order kat sini. Okay, boleh dapat Jadi kalau kata sini trader kerap profit, katalah kerap profit katalah kat sini 50 order. 50 order trader entry kat sini profit. Jadi 50 order yang trader profit tu, trader boleh tambah 50 kat bawah. Okay tak? Boleh dapat tak? Jadi kat sini kita tak aim profit. Jadi kalau katalah kita dah boleh dapat tambah 50 order profit kat sini. So in case katalah akan datang price turun. So 50 order yang profit tu kita boleh tambah kat bawah untuk kita ambil peluang compounding. Okay, jelas tak? Okay, ada soalan sekarang ni? Jadi yang kita aim bukan dekat harga yang mahal lagi. Kita nak aim yang bawah ni lagi. Jadi kalau katalah first group tu pun dah profit, tak apa, jangan risau. Sebab tujuannya kita nak pastikan kalau even the profit pun, kata kita dapat 200 point. 200 point profit. 200 point profit, katalah sebanyak 50 order ataupun 50 kali kita profit. So 50 kali yang kita profit dekat first group ni, kita boleh pindah dekat sini untuk akan datang. Boleh faham Boleh. Jadi kat bawah tu yang akan bantu kita untuk compounding lebih baik lagi lah, untuk growth yang lebih better. Okey, dapat gambaran semua untuk trader yang baru. Okey, cikgu dapat cikgu. Okey. So saya harap trader baru boleh dapat dan juga trader yang lama boleh kuasai dengan lebih baik lah. Jadi apa-apa hal sebelum kita entry, cari dekat mana area potential take profit dulu. That's why kita dalam semalam ni, even kita jumpa pun 28, kita jangan terus entry. Cari potential take profit. Dekat mana potential take profit? Yang bawah ni. Jadi bila mana kita nampak potential take profit, kita akan biasanya kita akan kawal MM lah. Tapi kalau kata kita tak mencari potential take profit, trader akan all out dekat sini. Confirm punya. Dekat sini akan berlakunya overtrade lah dekat area sini, overtrade sebelum price sampai sini. Jadi untuk mengelakkan overtrade, pastikan kita nampak gambaran dekat mana potential take profit lah. Okay, boleh semua? Okay.
So sekarang ni kita, kalau kata trader tak ada soalan untuk asas, mencari entry buy dan juga take profit buy dan juga mencari entry sell dan juga potential take profit sell. Yang ni, dua contoh ni. Okay. So ni pun price dah turun. Sepatutnya kita nak area 70 kan. Itu yang macam trader cakap kan. Nak sampai 70 tu kadang-kadang tak sampai, betul tak? Dia 68, 67 dia dah reverse balik. Betul? Betul. Jadi kat situ trader nak kena kawal MM lah. Kawal MM. Kalau kata trader yang apa ni boleh ambil risiko awal 60 apa ni 68, 67 boleh entry lah sebahagian dulu. Boleh Kalau boleh. katalah betul-betul kita 70 dekat area 70 tu kan memang sangat-sangat susah lah. Contoh macam kita belajar teori, kita nak kurangkan risiko dekat 70%. Tapi market biasanya dia tak boleh dekat 70%, dia 68. Jadi takkan kita nak juga dekat 70%. So kena beranikan trader kena berani ambil risiko mula entry kat 68 ataupun 67. Cuma apa yang trader perlu tingkatkan lagi adalah lebihan order untuk kita ambil peluang ke atas. In case bila markup balik Audi contohnya. So kita ambil peluang ke atas. Itu je tindakan yang perlu trader mahir lah. So finally-nya trader kena perlu mahir MM saja, money management. Okay, clear? Boleh. Okay, jadi bila mana trader clear, so saya nak terangkan tentang kenapa kita perlu recheck balik lah. Contoh macam ni. Okay, ni contoh marking lama. Ni untuk cara nak recheck. Okay, price dah sampai marking lama. Ni marking lama. So kalau kata trader biasa nampak dah 80% trader akan all out lah ataupun akan standby ke atas. Tapi kalau ikutkan untuk Euro Kanada ni, kita kena buat check semula sebenarnya. Kena check semula. Jadi maknanya kita cuba pergi pada Euro. Kalau katalah kita tengok sini Euro block. Euro nak sell tak boleh, betul tak? Sebab sini dia punya value ratio dia baru dalam keadaan berapa? 5. Yang ni 67. Jadi tak cantik. So boleh ya. Kalau katalah sini 63, so ni kena tinggi lah. Jadi bila mana tinggi, mana kita boleh fokus pada sell. Jadi kat sini pun kita boleh nampak secara gambarannya untuk Euro kita boleh fokus pada sell lah, cuma dia boleh naik lagi. Jadi kita pergi pada Euro. Okay. Ini cara nak recheck lah, ni saya check. Okay. So kita tengok pada Euro Kanada, so 66. Okay. Kalau katalah kita tengok Euro Kanada, okay. Ini area 70%. 70%. So sini masih jauh lagi, betul tak? Ni masih jauh lagi, tak sampai pun minimum dan Euro Kanada pun masih jauh lagi. Jadi maknanya kita tak boleh nak terus entry dekat sini. Even dah sampai 80% kat sini. Tak boleh terus entry. Jadi apa yang perlu kita buat berdasarkan marking yang sebelum ni. So trader nak kena buat marking balik lah. Buat marking balik. Untuk dapatkan dekat mana risiko yang terbaru. Jadi mana bila buat marking balik, so kita pada Euro Kanada, klik calculate. So untuk risiko terbaru lebih kurang dalam 1734. So kalau kata kita lihat tembus tak marking ni? So kita tarik 1734. Tembus kan? Tapi tak jauh. Jadi bila tak jauh maknanya kita tahu kat sini price nak naik lagi tu agak sukar. Tapi kalau katalah dia punya risiko dia tinggi, maknanya dia ada potential untuk naik jauh lagi. Okay? Boleh dapat ya? Boleh tu. So kat sini lebih kurang dalam 1734. Mana tak jauh. So apa yang trader lihat sini untuk Euro Kanada ni, bila mana kita check, kita compare dengan yang lama, risiko dia tak jauh. Jadi kita tengok risiko ni datang daripada mana? Euro Kanada untuk sell. Datang daripada pair, betul tak? Betul. Datang daripada pair. Jadi mana kat sini apa yang trader perlu tahu, kita lihat kepada pair. So value semasa ni lebih kurang dalam 61. Boleh tak kita entry dalam keadaan 61%? Tak boleh. Tak boleh kan? Tak apa cantik. Tak apa cantik. So ni dekat sini 100%. 100%. Jadi kita nak cari tengah dia. Dekat mana? Tujuan kita cari tengah, kita nak dapatkan gambaran area overvalue lah. Jadi saya buat kiraan. So 100 tolak dengan 61 bagi 2 tambah 61 lah. So 80. So sini betul-betul 80. Ini 80%. Jadi maknanya area untuk kita melakukan order sell dekat area sini. Daripada sini, ni overvalue lah. Okay. So kita dah nampak dah. Okay. Ni makin lama, ni makin baru. Okay. So trader boleh nampak. Boleh nampak dengan jelas yang makin yang makin lama. Boleh nampak tak makin? Saya buat sikit. Ni makin lama.
Makin lama daripada sini dia tak naik 80 dia terus terjun. Kenapa dia nampak tak perasan tak? Dealer dah markup, okay, dealer dah buat first markup kat sini. So kat sini tak ada lagi dealer markup Kanada. Jadi maknanya kat sini kita dah tahu tak, sini merupakan potential of ni market reverse lah, market reverse. So sama juga macam ni, dealer dah markup, so kat sini dealer dah markup Kanada, dealer markup euro, dan selepas dealer markup euro kita dah boleh expect kan ada potential untuk dealer markup Kanada balik. So kalau katalah kita lihat sini, and value semasa 61, kalau ikutkan nak sell agak risiko lah, agak risiko. So sebelum trader nak sell kat area sini, cari dia punya take profit dulu, potential take profit dekat area atas, supaya in case kalau katalah kita masuk sini kita dah boleh standby. So maknanya kalau katalah kita mencari take profit untuk yang area atas ni, kita ambil 20%, so lebih kurang dalam 600. So 600 daripada sini tarik ke bawah, 600 lebih kurang sini lah. Okay, lebih kurang sini. So ni tadi kita marking lebih kurang dalam keadaan dekat sini 66. Kita marking sini 66. Sini group second group, ini potential take profit. Kalau ikutkan risiko besar ke tak besar kalau kata kita entry kat sini? Besar. Besar. Jadi bila besar keadaan macam ni, trader memang mostly nak masuk sell pun nak kena kawal MM lah. Walaupun kita nampak sini ada rejection, dealer dah mula markup Kanada, then dia naik balik, dia turun balik. Dan kita lihat pun daripada sini pun ada perubahan, dealer dah mula markup Kanada. So kalau kata trader nak entry kat sini, bukan tak boleh entry sell. Tapi kalau kata, bukan tak boleh entry sell sebab kita compare kan, agak jauh lagi, betul tak? Untuk second group kita nak ambil peluang, potential take profit sampai sini je. Jadi kalau kata trader masuk sell kat sini banyak, bila mana price naik, apa yang berlaku kat sini? Rugi lah. Potensial rugi tinggi. Jadi kalau kata trader nak entry dekat area sini, walaupun trader nampak memang rejection dah ada dan value untuk Euro Kanada tadi makin turun. So trader nak kena kawal, betul-betul kawal MM kat sini lah, 100% kena kawal. Okay, jelas tak? Ini cara untuk recheck semula. Okay, clear tak? Yeah. That's why kita even dah jumpa 80%, tak boleh nak terus all out. Kena confirmkan balik, adakah risiko yang terbaru jauh dengan risiko lama ataupun tak. So macam ni bagi saya tak berapa jauh lah. Tak berapa jauh. Cuma nak entry sekarang ni dengan comparekan dengan potential take profit agak tinggi, betul tak? So nak tak nak kena pastikan price naik dekat sini, area sini. Dekat area 76, maknanya kalau kata kita masuk first group kat sini pun, dia turun pun, potential tu dia turun pun lebih daripada separuh kalau kita lihat kat sini. Tapi kalau kata trader nak entry yang lebih baik dekat sini lah. So dekat area sini merupakan area 70%. So risiko sangat-sangat rendah. Okay, clear tak untuk trader yang lama, cara nak recheck? Clear je. Kenapa perlu recheck? Sebab bila dia reverse tu dia patah balik ke atas, mungkin ada harga baru. Ada baru lagi kan? Faham kan? Nampak? Penting tak recheck? Sangat penting. Sangat penting. Kalau katalah kita tak recheck, automatik kita akan overtrade kat sini. Jadi kalau kata kita overtrade, takut dealer akan ambil peluang untuk markup lagi. Itu je. Okay? So trader baru pun saya harap trader boleh faham lah pentingnya recheck. Even dah sampai dekat area lama ni, 80, bukan bermaksud kita boleh all out. Sebab value semasa ni 61. Jadi bila mana value 61, maksudnya risiko kita masih tinggi lagi, betul tak? Betul. Untuk capai 100%. Jadi bila tinggi lagi, maknanya kat sini trader nak kena betul-betul kawal MM lah kalau nak masuk sell. Okay, clear? Ya. Okay, setakat ni ada soalan tak untuk trader yang lama untuk dari segi recheck? Kalau sama je risiko dia, cikgu, tak payah recheck lah, pakai makin lama je lah kan. Okay, kalau katalah price sama, price naik kat sini, value semasa sini 80, macam mana? Boleh tak kita try entry? Boleh. Kalau 80 boleh entry lah. Maknanya kalau kata naik pun, mungkin dekat area sama, dekat area sini juga. Okay? Clear tak? Clear. Kalau katalah price naik, makin lama. Makin kecil, cikgu. Macam mana? Makin kecil risiko dia. Makin kecil, betul. Jadi kalau kata price naik sampai sini, dekat area lama 80, dan value semasa dekat sini tadi bukan 80, 90. Mana risiko makin kecil. Jelas tak? Yang tu boleh all out lah. Yang tu boleh lah nak all out. Itu kalau kata trader nak all out, jangan dekat main capital lah. All out dekat capital yang lain.
Sebab apa ni, anything apa ni orang kata market boleh berlaku kan macam-macam sebab kita dah bagi peluang dekat dealer volume. Tapi jangan all out 100% lah, itu je lah. Okey. Sebab apa ni, mana kita dah bagi volume kat dealer, kita risau dealer ambil kesempatan atas volume yang kita bagi. Itu je. Okay, boleh ya? Boleh. Faham itu. Okay, so Tuan Sam macam mana work boleh dapat work? Ya tuan. Boleh dapat? Boleh nampak tuan. Penting tak recheck work? Penting kan? Memang penting lah. Nampak ni. Ni kalau kata value sini 80 memang trader dah boleh masuk sell lah. Itu je lah. Okay? Clear ya? Tuan gaji okay boleh dapat? Azwan, Nabil, Naufal alhamdulillah kan. Ada perubahan. Tuan Ahmad pun alhamdulillah kan. Alhamdulillah. So Adi macam mana? Okay, baru masuk boleh nampak tak? Boleh juga. Yang penting tu value semasa tu yang kita nak. Kalau kata dah sampai 80 tapi value semasa 61, kita bukan tak boleh entry. Cuma risiko tu agak tinggi dan kita kena ada orang kata plan yang kedua dan ketiga. Maksudnya ada backup plan lah in case kawasan yang kita masuk ni retail juga masuk. So bila volume seller tinggi kat sini, takut di intermarket dekat atas tu ambil kesempatan lah, itu je lah kan. Kita tak tahu, kadang-kadang ada yang copy trade apa semua kan. Kena faham lah dia punya risiko dia. Okay, boleh? So malam ni saya rasa cara recheck trader boleh nampak dengan lebih jelas lah sebenarnya. Betul tak? Dapat dengan jelas kan? So kalau dapat dengan jelas, alhamdulillah. Saya harap trader boleh dapat dengan jelas. So kalau kata tak ada soalan, kita berhenti untuk webinar malam ni. Dari segi asas dan juga beberapa teknikal berkaitan dengan ni lah, perlunya recheck. So kalau tak ada soalan, kita berhenti webinar untuk malam ni. Kita jumpa untuk besok lah webinar. So webinar besok kita cuba cari peluang market lah dalam pasaran. Okay, boleh semua? Okay, boleh. Okay, so sebelum akhiri ni saya wakil pada semua ni mohon ampun dan maaf lah sekiranya ada terkasar bahasa kan, terbuat silap ke apa. So saya wakil pada semua untuk mohon maaf lah kepada semua. Okay, boleh semua? Okay, terima kasih cikgu, terima kasih. So saya harap kita gunakan input malam ni dengan lebih baik lah. Okay, assalamualaikum semua, kita jumpa besok. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama.